A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Arif bin Mahzir. Saya mewakili kumpulan saya dan saya akan bercakap tentang salah satu kemungkaran yang ada dalam Islam, iaitu bertabaruj. Saya akan menerangkan sedikit tentang penerangan dia lah, kan. Sebenarnya kalau nak diikutkan berhias di dalam Islam ni, hukum diharuskan, di mana bila kita berhias ni kita tak naklah bagi diri kita ni nampak selekeh, nampak tak teratur. Itu sebabnya tujuan Islam mengharuskan supaya kita ni berhias. Tetapi bila kita terlalu berhias di dalam perhiasan kita ni, bila kita terlalu berhias, itu yang dinamakan tabaruj. Tabaruj ni adalah sesuatu kemungkaran di mana kita terlalu berhias dalam menampakkan diri kita, kan. Kita terlampau berhias dalam nak mencantikkan diri kita sehingga kan kita tak tutup aurat, kita mendedah sana sini, kan. Pakai tudung tapi tak labuh, pakai baju, kan, tapi ketat, sendat sampai nampak bentuk badan tu. Itu yang Islam melarang sesiapa pun untuk bertabaruj. Tidak salah untuk kita berhias, kan. Tidak salah untuk kita nak mencantikkan diri sendiri, itu tidak salah. Tapi jangan sampai keterlaluan sehingga bertabaruj, kan, sehingga melanggar hukum Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tabaruj bermaksud berlebihan dalam berhias. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahawa tabaruj ialah menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan juga kecantikan untuk orang lain melihat dan menikmatinya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, janganlah kamu mendedahkan diri kamu seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Surah Razak ayat 33. Daripada ayat tadi, Allah memerintahkan kita dengan sebaiknya untuk mengelakkan diri kita daripada bertabaruj, tidak hanya kepada perempuan, malah juga lelaki. Kemungkaran ini sangat-sangat ditegah dalam Islam, malah dia juga tidak mendatangkan apa-apa faedah langsung, melainkan dosa dan juga kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, berlebihan dalam berhias bagi seorang perempuan adalah diharuskan hanya pada suaminya sahaja. Seperti mana perbincangan fuqaha dalam penetapan hukum berkaitan tabaruj yang digariskan dalam Al-Mas'ulah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, mempamerkan kecantikan dan perhiasan kepada siapa yang tidak sepatutnya dilihat, seperti memakai pakaian yang ketat untuk mempamerkan bentuk badan atau selainnya, dan juga disebabkan itu dapat menaikkan syahwat dan nafsu orang yang memandangnya. Maka ijma' sebagai ulama' menyatakan bahawa haram bertabaruj melainkan kepada suaminya sahaja. Justru hendaklah kita mengelakkan perhiasan yang berlebih-lebihan. Namun jangan langsung tidak berhias sehingga kita kelihatan selekeh dan juga kotor apabila berada di sebelah orang lain, sehingga menyebabkan mereka tidak berasa selesa dengan kita. Assalamualaikum, nama saya Nurul Emilia binti Syamsuddin, nombor matrik 055279 daripada Informatik Media. Kesan bertabaruj kepada individu, keluarga dan masyarakat. Yang pertama, individu boleh menjadi lalai dalam menjaga adab sebagai seorang muslim atau muslimah, merendahkan harga diri dengan berpakaian dan berhias dengan cara yang dilarang oleh Islam, membuatkan diri rasa kurang gerun dan tidak patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, keluarga. Anak-anak akan kelihatan tidak sopan dan tidak membawa imej sebagai seorang muslim atau muslimah, menjadikan sesebuah keluarga menjalani gaya hidup bebas tanpa mementingkan aurat dan kehormatan diri, meruntuhkan institusi kekeluargaan dan Islam tanpa sedar. Yang ketiga, masyarakat, melahirkan masyarakat yang hilang rasa malu dan adab ketika berhias, meruntuhkan akhlak dan moral dalam masyarakat, khususnya golongan anak muda, menjadi ikutan ataupun trend yang harus diikuti konon ingin kelihatan cantik dan moden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazirah binti Zaiman, nombor matrik 054999. Jadi saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk kita mencegah daripada sikap bertabaruj. Jadi pertamanya sekali, kita kenalah sentiasa mendekatkan diri dengan agama dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita tahu,
Orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan agama ni akan terhindar daripada perkara-perkara yang mungkar. Seterusnya, kita mestilah menghentikan amalan mengikut trend-trend terkini dan budaya-budaya masa kini yang boleh merosakkan akhlak dan moral kita. Yang ketiga, jangan terlalu berlebihan semasa berhias. Contohnya kalau kita nak keluar, cukup berhias ala kadar sahaja, asalkan menutup aurat dan menjaga maruah kita ketika kita berada di luar. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan dalam mencegah sikap bertabarruj ni, kerana ibu bapa perlulah memantau anak-anak mereka dengan siapa mereka berkawan, bagaimana cara mereka berpakaian ketika mereka berada di luar. Sebabnya kadang-kadang ibu bapa ni dia tak mengambil cakna anak-anak mereka ni. Sebab itulah berlakunya sikap bertabarruj. Seterusnya, kita mestilah menerapkan rasa benci dalam hati kita untuk melakukan kemungkaran. Kan kita tahu bertabarruj ni suatu kemungkaran. Jadi, kalau kita rasa benci untuk melakukan kemungkaran, kita dapat mengelak daripada bertabarruj. Yang keenam, kita mestilah menguatkan iman kita dan mengawal nafsu kita supaya kita tidak terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang kurang sihat. Contohnya, kalau kita tengok orang pakai baju ketat ke, tudung singkat ke, kita rasa terliur lah juga nak pakai kan kadang-kadang. Tapi, kita kawal nafsu kita supaya tak terpengaruh dengan benda-benda tersebut. Saya tahu semua orang akan rasa dia orang ni cantik, dia orang nak tunjuk badan dia orang ni macam mana, muka dia orang ni putih ke, lawa ke. Jadi kita kawal lah nafsu kita tu supaya kita tak rasa nak tunjuk dekat orang. Jadi kita dapat mengelakkanlah sikap bertabarruj ni. Dan yang terakhir sekali adalah sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita ni dijauhkan daripada sikap bertabarruj. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizan bin Herman, nombor matrik 056866. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam haruslah mengikut hukum asal berpakaian dan perhiasan selagi mana tidak ada nas-nas yang khusus mengecualikan hukum asal tersebut. Kami berpendapat bahawa seseorang wanita dibolehkan memakai perhiasan dan wangi-wangian ketika berada di luar rumah dengan syarat tidak berlebih-lebihan, memakai hanya sekadar yang perlu dan tidak tabarruj sehingga menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya. Lebih-lebih lagi apabila seseorang wanita yang memakai alat solek hanya bertujuan untuk kekemasan diri sendiri sahaja serta tidak digunakan serta tidak berhias untuk menarik perhatian lelaki yang bukan ajnabi. Hal ini demikian kerana hal ini Islam sangat mementingkan kekemasan, kebersihan dan kecantikan bagi seseorang Muslim. Walau bagaimanapun, seseorang wanita Muslim haruslah beringat dalam berhias diri supaya tidak berlebih-lebihan. Berhias berlebih-lebihan diharuskan sekiranya untuk suami. Akhir kata, berhiaslah mengikut ketetapan yang telah dibuat dan jagalah kehormatan diri, agama, bangsa dan negara. Sebagai orang Islam, kita akan patuh perintah Allah dan Rasulnya. Sekian, terima kasih.